Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan merahmati Allah, sambungan tazkirah kita dengan kata-kata petikan, kata-kata hikmah daripada kitab Nafaisul Dura wal Hikam. Bersama kita dengan Imam Hasan Al-Basri. Katanya Ibnu Adam la tahqiranna min at-ta'ati syai'a wa in qalla fi nafsika wa saghura 'indak fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu mithqala dharrah wa yujazi 'ala al-lahzah walau ra'aita qadrahu 'inda rabbika lasarraka wala tahqiranna minal ma'siyati syai'a wa in qalla fi nafsik wa saghara 'indak fa inna rabbaka syadidul 'iqab. Al-Imam Hasan Al-Basri. Masih lagi dengan kata-kata atau kata nasihat daripada Imam Hasan Basri. Kata dia, wahai anak Adam, jangan engkau memperkecilkan daripada ketaatan sedikit pun. Jangan memperkecilkan sesuatu jenis ketaatan. Sikit pun jangan diperkecilkan. Diperkecilkan atau dihinakan, diperlekehkan. Wa in qalla fi nafsika, dan sekalipun ianya sedikit pada dirimu, wa saghura 'indak, dan dia kecil di sisimu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya walaupun sebesar zarrah, dan dibalasnya walaupun satu lahzah. Walau ra'aita qadrahu 'inda rabbik lasarraka, dan jikalau engkau lihatkan nilainya sebenar di sisi Tuhan engkau, lasarraka, nescaya engkau akan mengira-ngirakannya ataupun mengembirakannya. Wala tahqiranna minal ma'siyati syai'a, jangan engkau hinakan, perkecilkan maksiat sikit pun, sekalipun ianya sedikit pada dirimu dan ianya kecil pada dirimu, maka sungguhnya Allah Ta'ala itu balasannya sangat pedih. Sangat dahsyat. Jadi apa yang nak diterangkan oleh Hasan Basri tentang perkara taat dan tentang maksiat, jangan sampai kita menganggap satu taat itu kecil, hina, sehinggakan ketaatan yang kecil dan yang hina itu kita abaikan. Benda ni kecil je kata. Ya. Oleh sebab itu alim ulama yang mengamalkan sunnah Nabi SAW sangat berhati-hati dalam perkara ni. Takut terjatuh dalam golongan yang menghina atau memperkecilkan perkara-perkara sunat. Dia taklah sehebat berjaga malam, dia tak sehebat bermujahadah diri, berdiri dalam sembahyang.
dia tak sehebat menjaga segala amalan-amalan yang kita kata mujahadah diri melawan hawa nafsu. Hanya sekadar kadang-kadang perkara tu kecil pada pandangan mata kita. Contoh kita kata meminum dengan tangan kanan, minum dalam keadaan duduk, itu perkara kecil bagi kita dan banyak orang abaikan. Minum sambil berdiri, dan sekarang ni buffet, zaman berdiri belaka. Kadang-kadang kita masuk masjid, keluar kita tak peduli kaki mana kita langkah masuk, mana kaki kita keluar. Itu benda kecil. Tak ada benda lah tu. Takut kita termasuk golongan yang tu, yang kita asyik lalai. Kita rasa tak ada apa. Macam mana masyarakat kita hari ni dalam duduk dalam masjid. Tuan bagus, masjid baru, tak ada masjid, duit ada, boleh bina masjid, tapi nak jaga masjid itu satu benda yang susah. Banyak orang tak boleh jaga masjid, dia boleh cuci masjid tapi tak boleh jaga hak masjid. Macam mana nak iktikaf dalam masjid, macam mana adab duduk dalam masjid. Berapa ramai orang jadikan halakah bersembang dalam masjid. Dia bukan halakah zikir. Dia tak sempat nak tunggu sampai keluar untuk bersembang dalam hal dunia. Dijadikan tempat berbual, tempat bersembang. Hatta di Masjidil Haram, Masjid Nabawi begitu berlaku. Dia jadi tempat tu tempat lepak dia, tempat dia nak berehat, tempat dia bersembang, berbual, dan sebagainya. Itu kita katakan benda kecil. Tak peduli, benda lah, ada adab je, bukan masuk pada rukun syarat pun. Banyak duk buat gitu. Contoh kita kata dalam bab sembahyang pun gitu, wala tahqiranna, jangan kamu hina perkecilkan antaranya sunat mengangkat tangan ke takbiratul ihram. Macam mana bentuk mengangkat tangan? Apa nak petikai Ustaz? Benda tu sunat je, angkat tak angkat sama je lah. Itu kata ta'ah. Itu yang disebut oleh Hasan Basri. Jangan kamu hina walaupun sekecil zarah, walaupun kita kata sepintas lalu. Sehingga detail disebut dalam kitab-kitab fiqh macam mana cara sembahyang yang betul, hatta benda-benda sunat, hatta bagaimana merenggangkan jari ketika takbiratul ihram, bagaimana menundukkan jari ke arah kiblat yang disebut dalam kitab Bughyatul Tulab oleh Syekh Daud Fatani. Hatta meletakkan tapak tangan kita berdakap, macam mana nak letak, macam ni ke, macam ni ke. Kenapa benda tu didetailkan? Kerana tak nak menghinakan ketaatan kepada Allah tu. Kita perlekehkan itu. Dia ibadah, sekecil mana dia pun, dia mesti mengikut peraturan dan syarat dia. Dan kita sangat tamak untuk mendapatkan hasil perbuatan ibadah kita. Loba kata orang tua dulu. Hatta kita kata kalau aku dapat tak macam ni dapat pahala tak? Tak macam ni dapat pahala tak? Apa nak dipertikai, letak udahlah kata kan. Tak. Dengan kita meletak jari tersebut, dia ada nilai pahala di situ. Sama ada kita ikut kata-kata ulama ataupun kata perasaan diri sendiri, atau dengan ikut-ikutan pada orang. Hatta bagaimana nak mengangkang dalam sembahyang, berapa jengkal kita nak kangkang besar ke, nak kangkang kecil ke. Benda tu kecil, tapi kata Hasan Basri, jangan kamu hinakan. Maka bila kita menjaga benda yang kecil begitu, maka benda besar lagi kita jaga. Kita tak akan tercicir benda yang besar, sebab kita benda kecil pun kita kutip. Sampah habuk pun kita kutip, apatah lagi benda besar-besar. Nampak sampah tu dia berlonggur, kita tak boleh, sakit mata kita. Sebab benda kecil habuk pun kita jaga. Tapi kalau benda kecil yang kita tak jaga, akan melarat kita benda yang besar. Itu maksud dia. Jadi kalau pun satu besar zarah, ketaatan, kebajikan, kebaikan, itu jangan dihina, jangan diperlekehkan. Begitu juga selahzah, sepintas lalu, sepintas lalu.
Contohlah kita kata kita melangkah masuk ke dalam masjid, tujuannya adalah untuk ambil barang, tertinggal spek dan sebagainya. Sekurang-kurang kalau kita tak tahiyatul masjid, dia tetap juga disunatkan tahiyatul masjid. Tak maulah, tak sempatlah tahiyatul masjid, sekurang-kurangnya kita niatlah nawaitul i'tikaf. Wala tahqiranna. Alah, benda kecil tak payah niat minta apa. Apa sangat pun, tapi itulah sebab di sisi Allah Ta'ala kata dia, kalau kamu nampak nilai yang Allah Ta'ala letakkan pada perkara kecil tadi tu, yang kita anggap itu bukan besar sangat dalam bab agama, itu benda sunat je, benda lekeh je, benda enteng lah, remeh je, maka dia besar di sisi Tuhan. Lain nilai yang Tuhan bagi. Kalau Tuhan bagi pada kita benda kecil pun jadi besar sebenarnya. Macam kita kata hadiah yang kita peroleh tak mahal mana, tapi yang baginya agung. Batang pen ni dia bagi, ni siapa bagi yang tahu ni, agung bagi ni. Dia boleh meletakkan nilai pen yang agung bagi tu lebih daripada pen yang kita kata jenis royal yang lain, harga 1,000, 2,000 sebatang. Sebab dia kata yang ni walaupun RM2 agung bagi, kamu ada agung bagi. Begitu juga walaupun pahala tu kecil, tapi kalau kita tahu datangnya daripada Allah Ta'ala, pahala tersebut kita kata tak ada siapa boleh bagi. Kamu nak memperlekehkan ibadat kecil aku ni, kamu boleh bagi ke pahala ni. Kalau aku buat rumah wakaf besar gunung kali pun, pahala tu Allah Ta'ala yang bagi, bukan kamu. Kamu tak boleh bagi. Jadi sebab itu ulama yang macam Hasan Basri inilah kata salafus soleh, kita dapat memahami bagaimana ibadah salafus soleh. Sebab tu alim ulama, masyaikh yang beramal dengan salafus soleh, inilah maksud salafus soleh. Bukan salafus soleh yang jadi salaf hari ni, yang menidak-nidakkan amal ibadat orang setempat semasa, memperlekehkan itu ini, itu bukan ajaran salafus soleh. Salafus soleh ni macam Hasan Basri, meletakkan yang haknya hak, jangan memperkecilkan ibadah-ibadah walaupun sebesar zarah. Begitu juga katanya, jangan kau hinakan maksiat, jangan kau perlekehkan maksiat, jangan kau perkecilkan benda maksiat ni atau anggap enteng, alah dosa kecil je, alah dosa sekelip mata je, alah sepintas lalu je. Hatta kata syekh kami, dalam pengajian pengarang kitab Syekh Nuruddin, dalam pengajian kami mengaji kitab ni bulan puasa, alhamdulillah, tuan-tuan mendapat bulan puasa juga merasa. Jadi kadang-kadang pengajian kami di rumah Kedah, kecil je rumah Kedah ni, dewan dia kecil kan, suku daripada masjid, antara tiang dengan tiang lah, kecil tapi padat dengan student Melayu lah yang belajar dengan Syekh Nuruddin di Mesir satu ketika dulu. Jadi kata dia, kalau kamu masuk dalam pengajian ni, kamu tengok selipar kamu di luar sana, selipar berlambak lah. Kalau ada dalam 40-50 orang pun penuh dah lah. Jadi kamu pijak selipar kawan kamu. Itu termasuk, dia kata, dia, tak silap saya kitab ni lah yang disyarahkan. Dia kata kita pijak selipar kawan tu, kalau nak dikira sebagai maksiat tu berdosa tu. Tapi kita datang belajar menuntut ilmu, kita reda-redaan, tak apalah, siapa nak pijak selipar aku, pijak nak tindih-tindih lah. Sebab jadi gitu, sebab selipar tu bersusun, dia nak ke depan, dia pun pijak tersepak-sepak orang lain. Itu dia kata perkara kecil, tapi dia maksiat, dia menyakitkan orang. Jadi kalau dia kirakan, jangan dikirakan benda tu kecil. Kalau dia kecil, walaupun kecil di sisi Allah, syadidul iqab. Tapi kita tak heran lah benda kecil je. Hatta yang saya bahaskan semalam dalam kuliah di Paris 19 tentang wakaf, macam mana penekanan oleh Syekh Ulil Haddad dalam kitab dia tentang bab puasa. Dia kata bersungguh-sungguhlah ketika berbuka puasa mengambil yang halal, jangan mengambil yang haram.
Jadi saya kata tuan-tuan bukan minum arak, tuan-tuan bukan makan judi, tuan-tuan bukan buat maksiat, tak ada makan haramnya, tapi jaga-jaga kadang-kadang kita terabai dengan harta wakaf. Barang masjid kita ambil pinjam bawa balik, ya, bawa balik jak masjid, pinggan masjid, pasal hari tu ada moral tak habis, ya, tak ada benda bekas nak bawa balik, ambil pinjam Ustaz masjid punya. Istilah pinjam tu tak ada wujud dalam harta wakaf, ya. Artinya kadang-kadang kita rasa kita tak ada buat dosa, sedangkan akhirat esok kita tak bertaubat daripada dosa-dosa tersebut. Sebab apa? Sebab kita rasa kita tak salah, ya, dia ada wakaf khas, ada wakaf am, ya, kena belajar dulu buat fiqah, ya, supaya kita tahu ini harta khas. Tak boleh siapa ambil pinjam sekejap pun tak boleh. Ini saya nak buat kenduri rumah ni, pinjam sekejap kipas masjid. Tuan-tuan jangan buat perangai, ya, dia khas, wakaf khas, tak boleh pinjam, ya. Kalau nak juga kena buat jawatan kuasa, bayar, kena sewa, wajib bayar sewa. Tu pun ikut mazhab tak boleh, keluar daripada mazhab, ya. Tu perbahasan. Jadi itu antara maksiat-maksiat yang kita orang ibadah, kita orang yang sujud, ya, dalam isu menangani dalam masalah hukum tu kata, jangan kamu anggap benda tu kecil. Isu swab, saya kaitkan dengan isu semasa hari ini, ya. Jadi dalam permasalahan isu swab, ya, jelas tuan-tuan di dalam masalah hukum fiqah kita ada bermazhab dan kita mengamalkan mazhab Syafi'i, tuan-tuan, ya, kita bermazhab Syafi'i. Baik, saya sendiri secara peribadi saya tak jumpa lagi satu fatwa-fatwa negeri atau fatwa rasmi yang dienactmentkan secara rasmi. Saya sendiri tak jumpa, mungkin ada orang lain jumpa. Tapi setakat ini yang dikeluarkan irsyadul hukmi, iaitu kita kata irsyad ni mana penunjuk, penjelasan hukum semata-mata yang dikeluarkan oleh JAKIM. Jadi JAKIM dia bukan keluar fatwa, dia tak boleh, tak layak keluar fatwa. JAKIM hanya keluarkan irsyadul hukmi, iaitu penunjuk hukum. Jadi katanya JAKIM buat, tapi saya pun tak tengok skala dia, tak tengok lagi dia punya pamphlet atau sebagainya, cuma ada iklan di situ, dia kata JAKIM kata tak batal. Baik, jadi perbahasan di sini, ya, orang tanya batal Ustaz, ya, jadi pun saya pun tak tahu nak jawab, ya. Sepatutnya tak timbul soalan sebab kita bermazhab Syafi'i. Memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, ya, sampai kepada batin rongga, hukumnya batal. Sedangkan swab ni bukan takat batin rongga, masuk ke dalam, sampai ke dalam, ya. Permasalahan dalam mazhab Syafi'i, dia tak kira sama ada yang disumbat tu makanan, tujuan dia untuk mengenyangkan, tujuan dia untuk apa sekalipun, hukumnya batal, ya. Dan qada, tak ada masalah, simple je, ya. Tapi bila datang fatwa yang begitu, katanya fatwa daripada JAKIM, wallahu alam bisawab, ya, saya kata macam ni lah. Mereka ada sebahagiannya mengatakan tak batal atas dasar kepada mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i, ya. Ada antara mazhab, antaranya mazhab Ahmad bin Hanbal yang mengatakan hukumnya tak batal. Alasan mereka kerana pada mazhab Ahmad bin Hanbal yang memasukkan sesuatu dalam rongga dengan syarat atas dasar makan dan minum, dia beza tuan-tuan dengan mazhab Syafi'i, ya. Dia kata tak batal selagi mana bukan yang disumbatkan tu susu, air, untuk mengenyangkan, untuk hilangkan rasa lapar. Jadi dia faham hadis Nabi tu dalam masalah tu. Imam Syafi'i tak faham begitu. Dia tak kira makan ke tak makan ke, minum ke, ya, untuk mengenyangkan, masuk ubat ke, masuk apa ke, hukumnya batal. Jadi maknanya siapa yang keluarkan fatwa, kalau mengikut prinsip fatwa, apabila kita berfatwa kepada masyarakat bermazhab Syafi'i, kita kena sebut nama mazhab. Pada mazhab Syafi'i hukumnya batal, pada mazhab Ahmad bin Hanbal hukumnya tak batal. Jadi boleh saja masyarakat tersebut boleh memilih taklid kepada mazhab yang kata tak batal. Kalau dia tak mau qada, tuan-tuan rasa tak mau qada, tuan-tuan taklid, ini mazhab bin Hanbal, aku ikut mazhab bin Hanbal. Macam mana kita niatkan sebulan kita taklid pada mazhab bin Hanbal, mazhab Hanafi,
Baik, dalam permasalahan tersebut. Jadi kalau ditanyakan pada umum, saya akan jawab 2 jawapan. Macam tempat tuan-tuan ni. Tapi kalau tuan-tuan yang tanya tu Haji Dahlan, ya, yang hari tak Ramadan pun dia puasa, hari Senin Khamis dia puasa, ya, bulan Asyura pun dia hari Asyura pun dia puasa, ya, sampai orang sekarang ni ada hari Abiad pun dia puasa, rajin orang sekarang. Dulu tak ada, puasa 6 je, habis puasa 6 tu habis tumpah lah, ya. Jadi kalau orang yang rajin puasa ni, apa permasalahan dia? Dia ada hari tu dia swipe, kita hukum sebagai batal. Masa puasa 6, masa puasa sunat dia qada, 1 hari je. Puasa sunat kamu boleh buat, kenapa qada tak boleh? Menepati dengan mazhab Syafi'i, sesuai dengan akhlak peribadi kita, kita nak melaksanakan perkara tu jangan ragu-ragu, jangan rasa was-was. Jadi kalau tuan-tuan sendiri tanya ahli jemaah, surau, masjid, saya jawab batal. Tapi kalau yang tanya saya, ya, dia driver lori, dia buruh, dia puasa Ramadan tu pun lah, kalau boleh nak buka je, hari-hari nampak temikir, masuk pukul 5 dah nampak ayat temikir, masuk pukul 5 dah kena haji dia merokok pula lagi lah, ya, tak tahan dia dah tunggu. Habis raya ni puasa 6 tak mandang dah, puasa lain tak mandang dah. Orang macam ni kita bagi fatwa ringan. Batal tak ustaz? Tak batal lah, pegang pada mazhab Ahmad bin Hanbal. Kerana kalau kita kata batal sekalipun, dia tak akan darah. Orang yang jenis puasa Ramadan saja ni, kalau suruh qada tak qada, dia bayar fidyah je sekarang. Jadi kita ada pendapat ringan, kita bagi. Jadi tu fatwa, ya. Dan ustaz kadang-kadang kawan-kawannya kita ni batal ustaz, batal lah. Mika pun nak susah hati kan, qada je lah, ya. Puasa sunat boleh, takkan qada tak boleh? Qada tu wajib, ya. Itu fatwa keluar, fatwa lantak je lah. Dia nak bagi ringan masyarakat umum, ya. Orang yang susah nak puasa apa sebagai, kita senang dia puasa, rajin pula tu, ya, pantang boleh puasa. Kadang hari kedua puasa 6 dah, orang nak beraya lagi dia puasa dah, ya. Itu dah nilai diri kita macam mana dengan ibadah. Sebab tu ada ulama yang syadid. Kenapa tegas sangat ulama ni? Kerana dia nak duduk dalam keadaan jangan menghinakan benda taat yang kecil. Walaupun dia sekadar fatwa mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib qada, ini masalah kalau aku duduk dalam mazhab wajib. Kenapa benda lain dalam mazhab aku boleh taat, aku patuh? Dia kata baca bismillah kuat, kita baca bismillah kuat. Dia kata buat qunut, kita ikut mazhab Syafi'i qunut. Tapi dia kata kena batal puasa, kena qada, aku tak mau ikut yang ni. Ada jadi masalah, ya. Jadi sebab tu kita kata wala tahtaqiranna al-ma'siyah, ya. Jadi orang yang alim, yang soleh, yang nak jaga agama, dia tak ada masalah bagi dia, batal, ya. Kena hari ni kena perintah suap suruh lah hidung, tapi hukum fiqahnya kena faham, ya. Suap tu batal tapi tak boleh makan hari tu, jangan balik pergi cari nasi kandang lah, ya. Ada bubur nasi ni dia. Sebab aku suap batal, ustaz kata tadi batal puasa saja tapi wajib menahan diri sampai kepada maghrib, ya. Jangan pula dia melantak nasi kandar, nasi biryani, okey. Tapi sampai kita puasa puasa sunat qada. Apa masalah ni orang yang rajin puasa ni, ya. Ada orang kadang-kadang dia niat qada setiap puasa dia, apa? Dia takut ada yang puasa dia tak cukup masa zaman muda dia atau sebagainya. Apatah lagi kita kata benda-benda yang macam tu, sehari je nak qada. Sebab tu ulama kata wajib qada. Benda tu tak susah bagi mereka. Bagi ulama dia tak susah, takat qada sehari tak ada masalah, ya. Kecuali pada orang yang kita tengok bebal, malas, sebagainya. Okey, habis. Jadi jangan kita perkecilkan maksiat walaupun sekecil maksiat, na'udzubillahi min zalik, ya. Tapi nak macam mana tu kalau maksiat yang berluasa depan mata kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tengok, ya. Dan berbagainya. Atau zaman-zaman sekarang ni dengan internetnya, dengan apa sosial medianya, ya. TikTok lah, TokTok lah, semua ada. Okey.
Kemudian kita pergi pada kata-kata Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kata beliau, in lam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya Allahi azza wa jalla fama lillahi waliyun. Saya terjemah dulu. Dia kata, jikalau tiadalah fuqaha itu beramal, kalau tiadalah fuqaha yang beramal dengan ilmunya itu sebagai awliya Allah azza wa jalla, fama lillahi waliyun, maka tiadalah bagi Allah seorang wali pun. Okey, dalam Islam kecenderungan kita mutaakhirin selepas wafat Nabi SAW, selepas zaman para sahabat, sebenarnya dalam zaman sahabat sendiri ada kecenderungan di kalangan sahabat-sahabat sahabi, ya, antaranya Anas bin Malik yang menghafaz, yang meriwayatkan banyak hadis Nabi. Begitu juga Abu Hurairah, kalau tak silap saya lah. Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis-hadis berkenaan dengan fiqh, kecenderungan dia. Anas bin Malik banyak dengan hadis-hadis tasawufnya. Jadi di situ dah ada perbezaan. Perawi-perawi hadis ni banyak menghafaz, kadang-kadang dia cenderung kepada ilmu akidah, banyak dia hafaz hadis-hadis akidah, dia banyak berkata tentang akidah, maka banyak riwayat hadis dia tentang akidah. Tapi kadang-kadang hafalannya lebih pada tu. Hafalan hadis sahabat Nabi ni bukan takat tu je, tapi dengan kecenderungan bila dah jadi dah peringkat sahabat, dia dah berubah, dia tak sama dengan Nabi dah. Ada orang cenderung pada tasawuf, ada orang cenderung kepada tauhid, ada orang cenderung pada tafsir, macam Sayyidina Ibn Abbas. Ibn Abbas cenderung pada tafsir Quran, dia banyak mentafsirkan Quran, bahkan Nabi sendiri mendoa pada dada dia, yufaqihu fid din, allamahu ta'wil, ya, fahamkan dia agama dan bagi dia faham takwil Quran, makna tafsir. Jadi sahabat-sahabat gitu, apatah lagi beredaran zaman berturun-turun sehingga lahirnya ulama-ulama yang digelarkan fuqaha, ahli fiqh, terutama ulama 4 mazhab, mereka digelar sebagai fuqaha. Dia baru ada jenama dia tu. Kemudian pengikut-pengikut Ibn Arabi, pengikut-pengikut Syekh Imam Ghazali, pengikut-pengikut Fakhrul Razi dan sebagainya, yang mana kecenderungan mereka dengan ilmu tasawuf, maka dipanggil Saufiyah. Itu tak dapat kita kata nak dinafikan kecenderungan orang dalam bidang tasawuf, kecenderungan dalam bidang tauhid, kecenderungan dalam bidang fiqh, ya. Dan ada yang ada ketiga-tiga kekuatannya, ulama, kata ulama ni. Jadi berlakulah macam mana zaman sekarang ada golongan yang hanya dia cenderung pada tasawuf, membaca dengan tasawuf, kitab dia dengan kitab tasawuf, ya. Perbahasan dia banyak perbahasan dengan sufi, cerita-cerita aulia illah, sehingga kadang-kadang memperlekehkan orang fuqaha. Ya, tapi tak ramai golongan ni, ada segelintirnya yang memperlekehkan tentang kitab, dia membahaskan tentang makrifat, membahaskan tentang akhlak. Betul. Sebab tu golongan ni kalau dalam YouTube dia dapat sambutan, sebab dia mencerita tentang makrifat dengan Tuhan, dia menceritakan tentang pendekatan diri dengan Allah, taqarrub ila Allah, keikhlasan beribadah, ketulusan sebagai hamba Allah. Tapi dia tidak menelitikan dalam masalah fiqh, ya, macam mana sah sembahyang, syarat sah rukun, dia tak sentuh benda-benda macam tu, ya, dan dianggap itu tak penting, ya. Dan mereka ni dapat tempat. Ada yang golongan hanya menceritakan tentang fiqh, itu golongan fuqaha. Dia tak peduli ikhlas ke, ibadat tu cantik ke, ibadat tu tulus dengan Allah ke, ya, dia janji ibadat tu ikut syarat rukun, sudah selesai masalah. Ya, hukum kata sah, hukum kata selesai. Jadi berlaku begitu. Pada zaman Imam Syafi'i sendiri berlaku golongan-golongan begini, ya, golongan yang mana dia hanya pada ilmu fiqh saja menafikan tasawuf.
berlaku golongan Sufi yang hanya mengambil kata-kata tasawuf, seperti mana mereka dulu cenderung kepada Sufyan Tsauri, antara waliullah lagi ahli sufi yang hebat pada zaman tabi'in, ya, maka kecenderungan ke situ, ya, dan mengabaikan hukum fiqh, mengabaikan ilmu-ilmu fiqh ini yang berlaku juga pada akhir zaman yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi kata Imam Syafi'i yang sebagai seorang fuqaha, Imam Syafi'i salah seorang fuqaha, ahli fiqh, meletakkan diri fiqh itu bukan satu benda yang remeh, ya. Gelaran yang kita letakkan kepada mufti sebagai mufti itu fuqaha, ya, satu pangkat tinggi itu tuan, walaupun dia bukan waliullah. Ya, setengah orang dia nak ni tok guru dia mesti waliullah, ya, syekh dia ni yang ilmu fiqh banyak hebat, mufti ke, atau nak ustaz waliullah. Dengan sebab itu kadang-kadang kebiadaban masyarakat hari ini dengan alim ulama fiqh, mereka kurang adab, kerana mereka hanya cenderung pada syekh masyaikh, ya, yang mereka hormati, yang dianggap sebagai waliullah, ada karamah. Tetapi dengan ilmu-ilmu ulama fuqaha ini tak nampak karamatnya. Mereka muka ahli sufi, kita jauhkan mereka ahli dunia. Ini kebiadaban tanpa adab, sedangkan kita tidak disuruh berbeza begitu tuan-tuan. Kedudukan seseorang itu sebagai ahli usul, kita hormat dia dengan dia ilmunya tinggi dalam bidang usul walaupun bukan waliullah, ya, keberkatan tetap ada pada orang yang berilmu. Begitu juga orang tu fuqaha, ilmu fiqahnya tinggi, hebat, perlu kita hormat dia dengan ilmunya walaupun dia bukan waliullah. Ya. Tetapi berlaku, itulah kadang-kadangnya orang yang mengakui diri mereka itu sebagai sufi, yang nampak warak, nampak tunduk, ya, nampak kita kata murni, tapi kadang-kadangnya mereka dah salah adab, ketulahan. Mereka jadi orang bongkak tanpa mereka ketahui. Mereka jadi orang yang takabur, yang mereka tak sedari dia takabur, ya. Sikap, kata-kata, penghinaan, ya, termasuk memperlekehkan ulama-ulama fiqih, ya, memperlekehkan mufti-mufti. Alah, mufti mana tahu ni bab tasawuf, tasawuf ni hebat, ni waliullah, kami golongan yang ikut Imam Ghazali, kami mengikut Syekh Abdul Qadir Jalani, ada apa pada mufti? Ini bukan akhlak yang diajar oleh sufi, ya. Sufi bukan mengajar kita biadab dah, ya. Ini kata Imam Syafi'i, mempertahankan ahli fuqaha, kata dia, illam yakunil fuqaha amiluna awliya'illah, kalau tidaklah ahli-ahli fuqaha yang membahas hukum hakam, hatta yang membahas tentang haid nifas, kalau tak ada mereka ini ulama yang mengamalkan amalan, digelar mereka sebagai waliullah, kamu tak nak iktiraf ni ulama mazhab 4, kamu tak iktiraf ni Imam Subuki, Imam Nawawi, Imam sekian-sekian, ahli-ahli fuqaha, mereka inilah waliullah, kamu tak iktiraf, ya, maka sebenarnya tak adalah waliullah dalam dunia ni. Sampai tahap begitu kata Imam Syafi'i, ya, seolah-olahnya tak ada waliullah. Kenapa? Kenapa beliau kata begitu? Kerana untuk meluluskan ibadah sembahyang subuh tadi, bukan waliullah yang meluluskan. Yang kata sah tak baca Fatihah ke, sah baca Fatihah ke, sah ke tajwid ke, sah ke sujud ke, sah rukuk, bukan waliullah yang menetapkan. Fuqaha yang meletakkan hukum, ya. Maka segala ummah selepas daripada Nabi SAW mengikut ulama ni sebagai pedoman dalam ibadah. Hatta waliullah sendiri pun, kamu waliullah, kamu hebat, apa mazhab kamu, apa ikutan kamu, walaupun kita Quran dan Sunnah, ya, tak semestinya dia menepati apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Maka fuqaha inilah duduk kedudukannya, mereka yang menyusun, mengajar kita, menunjukkan kita kaedah-kaedah hukum hakam untuk kita laksanakan, hatta jadi waliullah sekalipun. Daripada asas ni, asas bersuci, macam mana nak tahu air itu mutlak ke tak mutlak, macam mana nak sampai taraf seorang tu waliullah, wuduknya pun tak sah,
Kita tengok pada situ. Oh, dia kata ni kiai ni datang, ulama besar ni, ya, dia waliullah, dia banyak karamat. Tapi kalau kita tengok cara wuduknya pun tak betul, ni kat waliullah apa? Kita ingat kata-kata Imam Syafi'i, lau lam yakunil fuqaha wal amiluna awliya'ullahi, kalau tidaklah fuqaha ahli-ahli fiqh yang beramal dengan ilmu mereka itu digelar sebagai waliullah, maka tak ada waliullah. Hatta seolah-olah Imam Syafi'i nak letakkan syarat menjadi waliullah adalah fuqaha, mesti alim fiqh. Maka sebab itu di akhir zaman ini nak bertarekat, nak mencari syekh, nak ikut zikir, nak ikut wirid, nak ikut golongan tasawuf, pastikan kiainya adalah berilmu fiqh juga. Bukan hanya sekadar boleh mengupas kitab hikam, hanya boleh mengupaskan kitab-kitab sufi, sedangkan kitab Musali dia pun tak nak lepaskan. Macam mana dia nak lepaskan hukum tasawuf, akhlak peribadi manusia yang duduk dalam dalaman, sedangkan ilmu zuhir, ilmu sembahyang pun tak lepas, ilmu akidah pun tak lepas. Macam mana dia nak melepaskan ilmu kebatinan dalam ilmu akhlak peribadi hati? Itu beza antara ilmu, tuan-tuan. Itu pesanan Imam Syafi'i, seolah-olah pengiktirafan tersebut. Baik. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan berkata juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berapa? 7. Okey, sikit lagi. Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Ini peringatan pada orang yang hanya meletakkan akal dia satu kehebatan dan berfikir lebih pada akal. Ya. Okey, contoh kita kata, apa kata Imam Syafi'i? Dia kata bahawasanya bagi akal itu, kita ada akal, Tuhan bagi akal kita berfikir, haddan, ada had dia, ada sempadan dia, dia ada border dia. Yantahi ilahi, setakat tu je boleh pergi, dia tak boleh pergi jauh untuk kita berfikir. Kama anna lil basar, macam mana pandangan mata kita terbatas, haddan, ada terbatas, yantahi ilahi, takat tu je. Macam mata saya setakat tu lah nampak, atas pada tu tak nampak, nampak pokok hijau je situ, hutan. Atas pada tu tak nampak dah, dalam pokok tu tak nampak apa dah. Itu maksud pandangan mata ada had. Hatta langit pun kita nampak langit biru, benda-benda yang halus tak nampak dah, itu kata had. Maka akal kita pun ada had, tak boleh fikir. Kadang-kadang benda yang rumit, yang kita kata tak terfikir kita, itu kita mendapati. Jadi apa tujuan Imam Syafi'i berkata demikian? Mengingatkan, ya, apa mana kita kata kesesuaian yang kita kata Imam Syafi'i adalah ahli sunnah wal jamaah, walaupun Imam Syafi'i tidak duduk pada zaman Abu Hasan Asy'ari. Kita tak boleh kata Imam Syafi'i Asy'ariyah, sebab Imam Syafi'i duduk pada sebelum zaman Abu Hasan Asy'ari. Tetapi kita dapat lihat Imam Syafi'i dengan Abu Hasan Asy'ari pemikirannya sama. Nampak? Menggunakan akal. Akal merupakan elemen yang penting yang Tuhan berikan pada kita. Ya, dia tak boleh faham agama kalau tak cerdik. Ya, antaranya Imam Syafi'i katakan salah satu sebab punca untuk mendapatkan jadi ulama, jadi alim, salah satunya otak yang pintar. Otak pintar. Kalau otak tak pintar, tak cerdik, susah, tuan-tuan, tak maunya. Ya. Jadi apa tujuan akal Tuhan berikan untuk berfikir? Pertama, dalam masalah kita kaitkan hukum fiqh, dia menggunakan nas dan dalil, Quran dan hadis. Dan untuk memaham Quran dan hadis tu bukan dengan bahasa semata-mata yang seperti dilakukan oleh sekarang. Dia guna dua alat. Satu, dia faham bahasa Arab. Satu, dia faham hadis tu sahih ke tidak. Dua bendanya dia ada, dia dah keluarkan hukum. Itu makna orang tak cukup akal lagi tu. Sedangkan ulama ada 12 ilmu selain daripada Quran dan hadis.
untuk keluarkan, proseskan pahaman daripada Quran dan hadis tu untuk keluarkan hukum. Bukan sekadar bahasa, nahwu, sorof, ilmu dia, ilmu bantik, balaghah, ilmu hadis, ilmu tafsir. Dia wajib tahu tafsir Quran, dia wajib tahu bahasa Quraisy, dia wajib tahu banyak kaedah usul fiqh dan sebagainya untuk keluarkan fatwa. Tapi hari ni tengok orang enteng je, ada je BA, ada je master, ada je PhD, ya, apa bidang dia sekalipun dia keluar fatwa. Jumpa hadis keluar fatwa, jumpa Quran keluar fatwa, sedangkan fatwanya belum lagi memproses Quran dan hadis tu. Ya, guna akal. Jadi walaupun kita kata fiqh dalam segi hukum fiqhnya, kadang-kadang hukumnya tak masuk akal, ya, tapi kebanyakan menggunakan logik akal juga. Ya, macam saya bahas tadi dalam bab swab, ya. Pada mazhab Syafi'i dia tak kira batal, tetap batal walaupun tak berkait dalam masalah puasa. Ya, adakah dia sebab masuk dalam hidung tu makan minum? Sedangkan puasa ni menahan daripada makan minum. Ya, kalau kata titik air dalam mulut tu iyalah batal. Ni hidung, kita kata gitu. Mazhab Syafi'i ketika tu tak guna akal, tak menggunakan nas akliyah untuk dikiaskan sebagai hukum, maka dia ambil pada ketepatan hadis. Nabi melarang ketika berwuduk memasukkan air dalam hidung secara mubalaghah. Jadi dia kata atas dasar tu semata-mata dia masuk sami'na wa ata'na, dia taat terus. Berbeza dengan Ahmad bin Hanbal, dia guna istihsan, dia guna juga istihsan, dia gunakan sebab musabab. Dia kata tengok balik dulu, memang itu hadis Nabi, itu perintah Nabi tak bagi masuk air ke dalam hidung lebih. Baik, kenapa? Apa kaitan dengan puasa? Kerana dia termasuk daripada lubang hidung tu memasukkan saluran huknah. Ya, boleh masukkan air, boleh masukkan makanan. Maka yang kami faham itu masuk air dan makanan. Jadi kalau dia masukkan ke hidung tetapi bukan kerana nak makan, untuk berubat, tak batal lah kata dia. Akal lah tu, akal. Sedangkan dah ada nas. Kenapa lawan nas? Kerana dipahamkan nas tu dengan akal. Logiknya, dia mesti hukum tu logik. Maka kalau Allah beranak lah hukum, kata tak batal. Mari Imam Syafi'i kata batal. Itu sumber mazhab. Ya. Adakah kekuatan akal kuat daripada sami'na wa ta'na? Tak, dua-dua kuat. Ya, Imam Syafi'i pun guna ya akal juga ketika tu. Ya, mana? Okey. Kalau benarlah dia melibatkan makan dan minum, sedangkan isu sekarang berkumur dalam wuduk. Wuduk masuk ke air hidung itu bukan tujuan minum, berkumur bukan tujuan minum. Tapi kenapa Nabi kaitkan dengan batal puasa? Nabi larang. Di situ pula. Jadi sebab tu kata apa yang diletakkan di sana, adakah guna akal? Ya, masing-masing gunakan kepintaran akal untuk memaham nas. Ya. Supaya relevan hukum tu sesuai dengan apa kehendak hukum, hikmah hukum, hikmah puasa tu sendiri. Dilihat hikmah puasa tu sendiri, hikmah hukum tu sendiri, maka keluarlah perbezaan pendapat tu. Itu katakan akal. Maknanya Imam Syafi'i bukan sekadar keluarkan hukum fatwa semata, bahkan digunakan akal untuk berfatwa. Memaham nas, bukan tinggalkan nas, bukan guna akal semata, tak. Memaham Quran dan hadis dengan akal yang pintar, baru diberanakkan hukumnya. Bukan macam orang sekarang. Ya. Walaupun begitu, Imam Syafi'i kata tak semua juga boleh guna akal. Itu maksud tu. Ya. Kehebatan hebat macam mana pun, seperti mana Abu Hasan Asy'ari meletakkan mazhab yang menggunakan akal juga. Dalil generasi 420 tu akal. Tapi apakah semua tu boleh dipakai dengan akal semata-mata? Tak. Ada benda yang tak boleh sampai akal padanya. Ya. Masalah kita kata kita wajib percaya dalam mazhab Abu Hasan Asy'ari, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, bahawasanya perkara yang baik dan buruk itu daripada Allah Ta'ala. Okey. Kemudian
setiap sesuatu tu dengan kehendak Allah. Kita hanya ikhtiar semata-mata. Kita takat tu je akal boleh pergi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi faham lebih pada tu, akal tak boleh pergi. Yang tu jadi gila tu. Tuan-tuan kena faham takat tu je. Had dia kat situ je. Aku mazhab ahli sunnah wal jamaah, aku faham jadi baik buruk atau semua tu kehendak Allah Ta'ala. Tapi manusia sekadar usaha je. Habis, tutup buku takat tu. Jangan fikir panjang lagi. Kalau tuan pergi jauh lagi akan sesat. Mana? Okey, usaha ikhtiar tu datang pada mana? Hati. Hati kita lah. Tuan-tuan terdetik nak semayang tadi, datang dari mana-mana? Hati. Maka tuan-tuan memilih untuk datang semayang subuh. Yang tak semayang langsung berdosa, sebab dia tak nak pilih datang semayang subuh. Tak semayang subuh langsung. Baik, yang detiklah hati tu siapa gerakkan? Tuan-tuan nak nafi Allah gerakkan? Kan Allah yang gerakkan. Yang tak datang pun siapa gerakkan? Takkan dia gerak sendiri. Akidah ahli sunnah kata Allah gerakkan. Takat tu kita dah pening. Kita dah fikir dah, takkan salahkan Tuhan juga. Tak boleh dah. Maka kita berpatah balik. Takat tadi je aku boleh cakap. Itu pentingnya ilmu akidah tu. Jangan pergi lebih pada had je. Sebab kata Imam Syafi'i, akal ni dia sampai takat tu je. Dia tak boleh pergi jauh. Pergi jauh sesat. Itu yang jadinya meninggalkan usaha ikhtiar pada yang meletakkan hanya usaha ikhtiar. Tak nak salah ke Tuhan. Dia kata kita wajib letakkan usaha ikhtiar kita penyebab semua. Maka orang ni jadi qadariyah, satu lagi jadi jabariyah. Jadi ahli sunnah duduk tengah-tengah. Jangan pergi jauh. Takat tu je. Aku wajib usaha ikhtiar pada hukum syarak. Aku buat ni dosa kerana aku pilih. Yang menentukan jadi tadi Allah Ta'ala. Dah habis, cukup. Takat tu je akal boleh berkata. Lepas pada tu akal tak boleh fikir dah. Jadi banyak perkara begitu. Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Jadi jangan fikir benda yang tak patut fikir. Dia mengajar kita gitu. Banyak orang kita jadi gila, jadi stres, jadi sakit jiwa, berfikir dengan apa yang dia tak mampu fikir. Dan ramai sekarang yang cenderung kepada Mu'tazilah, yang terung pada Jabariyah, yang ada jadi Qadariyah pada kita dah tak mula dengan ilmu tauhid, maka kita jadi orang yang bebal tadi. Sebenarnya COVID-19 dah sampai kepada setahun lebih. Bulan Mac tahun lepas, dia dah masuk April, dah masuk Mei, setahun sebulan lebih. Ujian pada kita. Tuan-tuan boleh ukur timbang dengan ilmu. Siapa orang ilmu akidah, kita boleh tengok ustaz ni ilmu akidah dia macam mana. Bercakap kadang-kadang tak ikut akidah. Yang orang ni tak tahu fiqh. Kalau dulu dia pang-pang hukum hakam, hukum haram tu aurat. Bila cerita pasal ni, dia tengok-tengok orang punya ilmu fiqh ni tak pergi mana. Dia tak faham apa dia maqasid syar'i, dia tak faham apa dia usul fiqh. Dia tak faham apa kelonggaran ketika mudarat. Mau aku duk hentak bantai. Jadi sekarang ni kalau kata-kata mufti-mufti jadi mangsa. Yang mangsa kan siapa yang mengata? Orang jahil tu sahih tu, jahil dia tak tahu benda. Asatizah ustaz-ustaz pun kata juga. Jadi kalau kita kata tak bersetuju, kita berlapang dada, kita boleh bercakap, tapi dengan ilmiah. Bukan dengan sembrono, bukan dengan ni. Kadang-kadang kita nampak beginilah punca tak mengaji tauhid. Ni puncanya kita tak mahirkan dalam bidang satu-satu bidang. Kita tak kena nafikan tuan-tuan. Ada ustaz-ustaz asatizah kita, dia hanya tahu berceramah je. Usul fiqh dia tak tahu apa benda, ilmu akidah pun tak tahu. Tu yang kadang-kadang maaf cakap saya tak boleh nak simpan kadang. Jadi mana-mana saya sebut tentang Wahabi. Sebab rakan-rakan saya, kawan-kawan saya kadang-kadang mereka menyantuni Wahabi. Dan tak kenal pun siapa Wahabi, sebab mereka tak duduk dalam bidang untuk mengkaji. Dia tak nampak sejarah di mana asal usul Wahabi, macam mana pemikiran Wahabi, macam mana boleh serap pemikiran tu dalam masyarakat Melayu. Dia kata ini semua ikhtilaf.
Orang yang faham betul dia tahulah di mana gerakan ini bukan ringan. Yang tercetusnya berbunuhan dalam negara-negara Arab, timbulnya Arab Spring adalah sumbernya antara Syiah dan Wahabi. Mereka ni lah ekstrim, ya. Kita nampak ekstrim tu, kita tak mau ekstrim tu. Dan kita banyak berlapan ada, tak apalah dia nak cerita pasal Wahabi, dia nak hukum Wahabi pun, dia bukan mengaku dia Wahabi pun, bukan masalah tu. Masalah kita tak pakar dalam memaham politik orang, pergerakan orang, hierarki orang ni, ya. Maka sebab tu kalau tuan-tuan tengok, menepati tengok apa yang disebutkan Datuk Ayub Khan, ya. Dia banyak menekankan seluruh majmua sebab dia menangani masalah orang yang Wahabi dengan orang Syiah ni bawah tanggungan dia dulu, ya. Yang tangkap dia, yang train dia, yang bawah unit dia. Dia kata dia menangani masalah Wahabiyah dan masalah ni adalah geng-geng teroris ni, kebanyakannya adalah berpegang pada pendukung dia adalah, ya, Wahabi. Kalau tanya buku-buku yang dia baca semua buku Wahabi ataupun Syiah, antara dua, ya. Sebab tu ulama dulu dia kata mengaji kitab apa Ibn Taymiyah, ulama dulu tak bagi, Allah yarham untuk saya memang tak bagi, jangan ikut Ibn Taymiyah ni. Tapi kami mengaji di Mesir, kami mengaji zaman sekarang disuruh ikut Ibn Taymiyah, ya. Sebagai berbeza pendapat je lah, tak apalah, kita ada ilmu, kita boleh pilih. Masalahnya masyarakat umum lah, ya, dia tak kenal siapa Ibn Taymiyah, macam mana nak pilih perkataan dia yang boleh dipakai ataupun tidak. Kadang-kadang dia berlaku fatwa ekstrim, ya. Ini yang kita tangani dalam masalah ni. Macam kami di Mesir didedahkan dengan kitab-kitab Syekh Qutub, tuan-tuan tahu Syekh Qutub, Muhammad Abduh. Tapi di pondok tak bagi, kan. Pengajian-pengajian di pondok melarang membaca buku-buku Syekh Qutub dengan Syekh Muhammad Abduh. Kenapa begitu? Sedangkan mereka ni hierarki, dia ada benda-benda elemen yang mencetuskan teroris. Yang tu yang tak mau, sampai boleh mengkafirkan kerajaan, mengkafirkan orang ni, mengkafirkan orang ni. Kita tak mau pahaman tu, tak mau dididik daripada perkara kecil dibawa. Macam contohlah kan ni, tuan-tuan, ya. Okey, tuan-tuan, saya nak tunjuk apa bahayanya Wahabi. Kalau katakan kita buka puasa di masjid lah contoh, ya. Tuan-tuan duk amal dah selama ni baca doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala zalika aftartu. Cucu-cucu tuan-tuan pun belajar tadika, itulah doanya. Datang puak ni, dia pun tak mengakulah dia Wahabi, betul lah, tak apalah, tak mengaku. Tapi pesen dia sama dengan Wahabi. Dia kata tak ada nas dalam Quran, hadis, Nabi baca benda tu. Tuan-tuan nampak simple kan? Tapi bila letakkan ungkapan Nabi tak buat, dah seolah-olah macam sesat. Memang dia tak tuduh kita sesat. Betul Ustaz, kata Nabi tak buat. Ada je orang katanya. Dia mencetuskan perbalahan. Akhirnya saya kata jadilah, memang Nabi tak buat, tapi dia doa, masuk pada umum, boleh saja berdoa. Kita disuruh berdoa untuk apa, tapi dia akan berlaku dua kumpulan esok. Satu yang ikut saya, satu lagi dia sorok-sorok doa tu. Aku doa Nabi tak buat ni, bid'ah. Dia akan jadi begitu. Inilah punca Wahabi. Wahabi dulu macam tu lah. Dia tak nak ada satu-satu amalan yang telah meresap dalam masyarakat. Dia tak mau tengok, dia sakit mata, ya. Maka dia cetuskan bom. Jadi dia berasap lah, tunggu nak meletup. Jadi akan ada dalam 10 orang, seorang yang akan tak mau tak tangan, tak mau doa, dia tak tepi. Dia rasa sekejap saja. Ada dalam masyarakat yang kita kata buat tahlil, buat baca yasinan. Tuan-tuan tak boleh nak pengaruh macam zaman dulu lah, satu kampung mari baca yasin, buat tahlil. Dia akan ada 10% yang menolak baca yasin, menolak tahlil, atas dasar permusuhan, bukan menerima khilaf. Kalau terima khilaf tak ada masalah, ya, tak apalah, aku tak nak buat, aku mazhab lain. Tapi dengan meletakkan rumuk dalam hati tu, puak-puak ni sesat dah, Nabi tak buat benda tu. Yang ni yang tak mau. Inilah kata Wahabi. Dia meletakkan sesat tu, walaupun dia tak bercakap, dalam diri dia tak selesa, dia akan muka dia tu belah. Itu itulah contohnya.
Kalau orang tanya apa beza Wahabi dengan khilaf ulama, tu beza dia. Dia akan bermusuh dengan apa yang tak sependapat dengan dia. Walaupun dia tak bantai, dia tak maki, dia tak hentam, tapi muka dia dah akan berubah. Tak suka. Kalau kita baca Yasin tu dia diam. Kalau sekolah buat baca Yasin tu, baca benda, takut masuk neraka. Baca Yasin masuk neraka sekarang, takut. Inilah pahaman yang katakan Wahabi, dia meresap dia. Berbeza dengan orang yang tak nak buat sebab dia kata benda tak ada pun suruh, aku tak mau buat, itu lain. Ya, dia akan berelaan. Jadi itu kata tadi, berbalik pada contoh. Saya bimbang akhir zaman ni akan adanya golongan yang dia tak sedar dia duduk dalam Qadariyah, dia tak sedar duduk dalam Jabariyah. Sebab tu kita kena perimbangan ilmu sederhana. Ya, kena tengok pada semua sudut. Fiqahnya, tasawufnya, akidahnya, dia tak boleh tinggal salah satu, dia akan rosak imbangan dia. Wallahu a'lam bissawab. Nak berhenti tadi jadi panjang juga. Ya, mudah-mudahan apa yang kita buat tazkirah ni atau peringatan pada diri saya sendiri daripada tuan-tuan, insya-Allah mendapat manfaat, keberkatan apatah lagi bulan Ramadan ni. Mohon ampun dan maaf atas segala salah silap saya. Selamat Hari Raya. Tadi tak jumpa dah kot. Lepas raya pula lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina fil 'arifin, Allahumma iftah 'alaina fil 'arifin, Allahumma iftah 'alaina fil 'arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwarta min syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.